Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, kita sekarang dalam subtopik, masih lagi dalam subtopik 9.1 part yang ketiga. Sebab 9.1 ni kan panjang kan? So, ini adalah bahagian yang terakhir dalam subtopik 9.1. Okay, dalam part yang terakhir ini adalah kita akan tengok berkaitan dengan ekosistem paya bakau. Okey, kita akan tengok komponen abiosis dan juga komponen biosis. Okey, komponen abiosis, dah banyak kali saya ulang, biosis adalah benda hidup. Manakala abiosis adalah benda bukan hidup. Okey, kita tengok dahulu komponen abiosis dalam ekosistem paya bakau. Okey. Ekosistem paya bakau, komponen abiosisnya adalah kawasan tersebut ataupun ekosistem paya bakau tersebut terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Okey. Kemudian ekosistem paya bakau ini juga tanah yang lembut, okey, tanah yang berselut, tanah yang berlumpur dan kurang pengudaraan. So itu adalah ekosistem paya bakau. Okey, lagi terdedah kepada tiupan angin yang kencang, kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen yang sangat rendah di dalam air. Okay. Kemudian ekosistem paya bakau ini juga terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi, yang sangat panas, dan ekosistem paya bakau ini percambahan biji benihnya adalah di kawasan pasang surut air. So, ini semua adalah komponen abiosis dalam ekosistem paya bakau, di mana komponen abiosis ini sebenarnya memberi cabaran kepada pokok paya bakau untuk survive, untuk terus hidup. Tetapi macam mana pokok paya bakau ini boleh terus hidup di kawasan yang kita kira tak sesuai lah kan untuk tumbuhan yang biasa, di mana pokok paya bakau ini dia ada ciri-ciri penyesuaian yang tertentu yang membolehkan pokok paya bakau ini survive di kawasannya. Pokok paya bakau ini boleh meneruskan hidup, boleh hidup di kawasan ekosistemnya sebab dia ada ciri-ciri. Ciri-ciri penyesuaian lah maksud cikgu. Okey. Yang kedua adalah komponen komponen biosis. Di mana komponen biosis ini, saya cikgu cakaplah, ia adalah benda hidup. Kalau tadi abiosis bukan hidup, komponen biosis adalah benda hidup. Okey, komponen biosis dalam ekosistem paya bakau adalah contohnya burung bangau, lotong kelabu, monyet Belanda, ular, ikan belacak, belangkas, ketam, pokok bakau, cendawan. So, itu adalah antara contohnya. Okey, eksplorasi bio, tengok kat bawah tu. Kelip-kelip ialah serangga yang dapat ditemui juga di hutan paya bakau. Okey. Hutan paya bakau yang terkenal dengan kelip-kelip adalah di Kampung Kuantan, Kuala Selangor. Okey, macam cikgu cakap tadilah, disebabkan oleh ekosistem paya bakau ini unik, jadi komponen biosis ataupun pokok-pokok paya bakau yang hidup di sini mempunyai ciri penyesuaian pokok bakau yang tersendirilah. Dia ada ciri-ciri penyesuaian yang membolehkan dia boleh hidup di kawasan itu. Okey. Ciri penyesuaian pokok bakau yang pertama adalah dari segi daun. Dari segi daun. Okey.
Kita tengok ya, satu-satu cikgu akan baca penerangan. Pokok bakau mempunyai daun berkutikel tebal serta stoma terbenam. Okay, pokok paya bakau ini dia mempunyai kutikel yang tebal. Kutikel ni yang bahagian luar daun. Okay, dia tebal serta stomanya adalah terbenam. Okey, bila keadaan ini berlaku sebenarnya menyebabkan kadar transpirasi bagi pokok bakau itu berkurang. Jadi bila kadar transpirasi berkurang, maksudnya pokok bakau tu akan jimat air lah kan, sebab dia kehilangan air yang minimum, sikit kehilangan air disebabkan oleh daun kutikel dia tebal dan juga stomanya terbenam. Okey, yang kedua, pokok bakau juga mempunyai daun sukulen yang dapat menyimpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatat untuk menyingkirkan garam berlebihan. Okey. So, maksudnya dari segi daun, pokok bakau ini mempunyai daun berkutikel tebal, stoma terbenam untuk nak kurangkan kadar transpirasi. Pokok bakau juga mempunyai daun sukulen, okay, yang dapat nak simpan air. Serta dia juga ada hidatat, di mana hidatat ini adalah untuk nak menyingkirkan garam yang berlebihan pada pokok bakau. Kenapa ada garam berlebihan? Sebab struktur ekosistem di situ air masin kan? Okey. Kemudian daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan adalah terlalu banyak. Sebab keadaan air masin kan? Jadi daun-daun yang tua ni dia ada ability untuk nak simpan garam. Dan bila kepekatan garam dalamnya, bila kepekatan dalam daun tersebut, daun yang matang yang disimpan garam itu terlalu banyak, akhirnya dia akan menyebabkan daun itu gugur. Tapi dia boleh survive lah disebabkan oleh daun tersebut yang boleh menyimpan garam. Okey. Yang kedua, akar pneumetaphor. Okay, akar pneumetaphor ini adalah unjuran akar pendek dari permukaan tanah. Okay, kamu boleh tengoklah gambar dia kat sebelah ni. Unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Maksudnya, akar dia macam ada unjuran. Maksudnya tak semua akar tu berada di bawah. Akan ada akar pneumetaphor ini yang macam cucuk-cucuk tu kan. Yang macam kita cucuk kat tanah tu nampak kan. Tapi sebenarnya ini adalah akar pneumetaphor di mana ianya adalah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. Sebab kawasan paya bakau ini adalah air pasang surut kan. So akar ini membantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lentisel. So akar macam ni lah penting. Sebab kalau semua akarnya tenggelam, macam mana dia nak melakukan proses pertukaran gas? Jadi dengan adanya akar pneumetaphor ini, ia membantu pertukaran gas. Dan contoh tumbuhan yang mempunyai akar, contoh tumbuhan paya bakau yang mempunyai akar pneumetaphor ini adalah Avicennia species. Okey. Ciri seterusnya adalah akar jangkang. Kamu nampak ni akar yang besar kat bawah ni. Ini adalah akar jangkang, di mana akar jangkang ini ia akan tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Kalau kamu nampak kat sini daripada batang, dia bercabang dekat bawah. So itu adalah akar jangkang, di mana akar ini dia akan mencengkam di dalam tanah dengan kuat. So bila dia mencengkam dengan kuat,
bila adanya angin ataupun ombak yang kuat, pokok tersebut, okey, pokok tersebut akan gagah, akan kuat, tidak akan tumbang. So itulah fungsinya akar jangkang, di mana akar jangkang di dalam akar ini dia akan mencengkam dalam tanah dengan sangat kuat untuk nak bagi sokongan bagi melawan tiupan angin dan juga ombak yang kuat. Kalau tak ada akar jangkang macam ni, sekali angin yang kuat datang, tumbang, jatuh kan. Okay. So, itu adalah akar jangkang. Akar jangkang ini dimiliki oleh tumbuhan, contohnya Rhizophora species. Okay. Akar jangkang. Okay. Seterusnya, akar banir. Akar banir ini dipunyai oleh tumbuhan paya bakau, contohnya Bruguiera species. Okay. Ini adalah akar banir. Kalau kita nampak akar jangkang ini, tumbuhannya Rhizophora ini, dia berada di ditunjuk di kawasan air laut lah kan. Kalau yang ini dia dekat luar sikit lah, akar banir. Okay, akar banir ini adalah sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk nak menambah luas permukaan dasarnya. Okay, di mana akar ini juga untuk sokongan lah, untuk menyokong pokok yang tumbuh di atas tanah lembut yang bersempadan dengan daratan. Okey, seterusnya biji benih. Biji benih bagi pokok paya bakau, biji benihnya antaranya biji benih Viviparity. Di mana biji benih Viviparity ini ia bercambah dan ia tumbuh semasa biji benih ini masih melekat pada pokok. Kan biasanya biji benih dia akan, kalau pokok biasa, biji benih kita akan asingkan daripada induk, betul tak? Kalau yang biasa kan. Tapi untuk pokok bakau ini, biji benih Viviparity bermaksud dia bercambah, dia tumbuh semasa biji benih tersebut masih melekat lagi pada pokok induk. Nampak ni. Dia melekat lagi pada pokok induk tapi dia dah bercambah, dia dah bertumbuh. Jadi ini membolehkan biji benih yang jatuh, nanti bila dia jatuh, tercacak di atas tanah berlumpur dan tidak akan dihanyutkan oleh ombak. Jadi biji benih tersebut boleh survive lah, boleh meneruskan hidup dia, boleh melakukan tumbesaran. Bayangkan kalau biji benih dia masih kecil, bila jatuh ke bawah di atas tanah berlumpur, tanah lembut, mungkin sahaja biji benih ni akan dihanyutkan oleh ombak. Mungkin juga akan tenggelam dalam tanah yang lembut. So ini adalah kelebihan yang ada pada pokok bakau. Okey, seterusnya adalah pengkolonian dan sesaran. Kalau tadi kita tengok beberapa ciri penyesuaian yang ada pada pokok bakau yang membolehkan pokok bakau terus hidup dalam ekosistemnya. Sekarang kita tengok pengkolonian dan sesaran. Okey, pengkolonian yang ni kamu kena faham maksud dia betul-betul. Pengkolonian. Pengkolonian adalah tumbuhan pertama ataupun tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum pernah diduduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Contohnya tanah yang kosong. Tak ada apa-apa tumbuhan. Tumbuhan pertama yang tumbuh kat situ, itu adalah pengkolonian. Okay? Di mana sesaran pula adalah sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di sesuatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang dipanggil penyesar. Okay, kalau pengkolonian contohnya tumbuhan A, tanah kosong, kemudian tumbuhan A yang hidup pertama. Jadi tumbuhan A itu dikenali sebagai tumbuhan koloni lah, proses pengkolonian. Maksudnya dia yang pertama tumbuh. Kemudian bila tumbuhan A ni dah jadi dominan, dah banyak sangat, dia perlahan-lahan akan digantikan oleh tumbuhan B. Jadi tumbuhan B inilah yang kita panggil sebagai penyesar.
Okay, so ini adalah contoh pengkolonian dan sesaran di kawasan Paya Bakau. Okay, ini kawasan Paya Bakau pada mulanya iaitu pertemuan di antara lautan dan daratan jadilah kawasan Paya Bakau. Okay, pengkolonian di kawasan Paya Bakau dimulakan dengan tumbuhan Avicennia dan Soneratia spesies. Okay. Kemudian diikuti oleh tumbuhan penyesar bagi Paya Bakau iaitu Rhizophora spesies. Kemudian diikuti oleh Bruguiera spesies. Maksudnya yang depan, yang zon garis pantai ini dipenuhi dengan Avicennia dan juga Soneratia spesies. Kemudian kawasan yang ke dalam sikit ataupun zon tengah Rhizophora spesies. Zon belakang yang paling dalam adalah Bruguiera spesies. Ini adalah nama-nama tumbuhan pokok paya bakau. Okay. Pengkolonian dan sesaran. Okey. Zon garis pantai yang gambar pertama tadi kan iaitu Avicennia dan juga Soneratia spesies. Okay, sekarang kita tengok penerangan dia. Zon garis pantai ianya paling terdedah kepada ombak besar. Jadi zon ini ditumbuhi oleh spesies perintis. Okey. Spesies yang pertama hidup, pengkolonian tadi. Spesies perintis kita panggil iaitu pokok Avicennia dan Soneratia spesies. So, sistem akar pneumatophore yang ada pada Avicennia dan Soneratia spesies membantu pokok paya bakau ini memerangkap lumpur dan juga bahan organik yang dibawa oleh air pasang. Jadi, ini menyebabkan berlaku pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Okay, dia kan dekat pantai kan? Dekat pantai. Kemudian bila dia ada akar pneumatophore. Okay, di mana akar ini akan membantu pokok tersebut memerangkap lumpur masa air pasang. Jadi bila dia sentiasa perangkap lumpur, ambil lumpur, lama-lama perkara ini menyebabkan berlakunya pengumpulan lumpur lah kan. Sebab sikit-sikit lama-lama dia akan jadi banyak. Bila dia jadi banyak, akan menyebabkan tanah di kawasan tersebut menjadi lebih tinggi dan padat. Kan? Bila tanah tu lebih tinggi dan padat, spesies Avicennia soneratia ini ataupun spesies perintis ini tidak lagi sesuai. So, spesies yang kedua dinamakan sebagai spesies penyesar kan, yang kita kata proses penyesaran tadi. So, spesies penyesar yang kedua, maksudnya yang menggantikan Avicennia dan Soneratia spesies adalah Rhizophora spesies. Maksudnya yang pertama yang memulakan kehidupan Avicennia dan juga Soneratia. Okey, Avicennia dan Soneratia ini dia ada akar pneumatophore. Dia akan memerangkap lumpur. Lama-lama lumpur tu akan jadi tanah di situ akan jadi tinggi dan padat. Bila tinggi dan padat, dia dah tak sesuai untuk spesies perintis. Jadi, spesies penyesar akan hadir. Spesies penyesar adalah Rhizophora spesies. Okay, cikgu harap kamu boleh fahamlah. Okay, yang kedua adalah zon tengah. Okay, zon tengah ini ia terletak di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Zon tengah ini ditumbuhi oleh pokok Rhizophora spesies iaitu pokok bakau minyak yang mempunyai akar jangkang. Okay. Yang berselirat dapat memerangkap ranting, kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Rhizophora ni di akar jangkang. Kalau Soneratia Avicennia itu adalah akar pneumatophore. Okey. Pemerangkapan lumpur akan menyebabkan pemendapan berlaku lebih pantas. Bila mendap, tebing akan menjadi lebih tinggi dan juga kering kerana kurang dilimpahi air laut semasa air
pasang. Jadi, tanah menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophoरा spesies. Sebaliknya, lebih sesuai untuk Bruguiera spesies. Jadi, Bruguiera akan menyesarkan dan menggantikan Rhizophoरा. So, macam itulah maksudnya. Pada awalnya, kemudian dia perangkap lumpur, dah tak sesuai untuk dia, digantikan oleh tumbuhan penyesar yang lain. Kemudian tumbuhan penyesar yang kedua itu pula memerangkap lumpur, memerangkap kayu, ranting kayu semua tu. Dia tebing akan jadi lebih tinggi, kering. Jadi dia dah tak sesuai untuk penyesar yang kedua. Datang sesuai untuk penyesar yang ketiga pula. So penyesar yang ketiga pula datang iaitu Bruguiera. Itulah. Okay. Okay. Bruguiera ni zon yang belakang. So zon belakang terletak jauh ke daratan. Tanah menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang. Zon belakang ini ditumbuhi oleh pokok Bruguiera yang mempunyai akar banir untuk memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Okay. Proses pemendapan membentuk. Okay, proses pemendapan membentuk paya baharu yang mengunjur ke laut. Pantai yang lama semakin menjauhi laut, setanah di pantai akan berubah menjadi daratan. Bila berubah jadi daratan, serta sesuai untuk pokok daratan lah pula kan, seperti Nympha platycans dan juga Pandanus species. So pokok daratan ini dia akan menyesarkan dan menggantikan Bruguiera. Jadi dah tak ada dah lagi Bruguiera. Okey. So macam itulah proses dia. Maksudnya yang pertama, kemudian dia ubah persekitaran kat situ dah tak sesuai. Kemudian datang pula penyesar kedua, penyesar ketiga dan seterusnya. Okey. Apa kepentingan ekosistem paya bakau? Okey, yang pertama zon perlindungan, sumber perikanan, sumber perhutanan, sumber makanan dan ubat-ubatan. Okey. Zon perlindungan. Hutan paya bakau ini menjadi penampan semula jadi bagi mengurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Dia penampan semula jadi, dia macam menghalang lah. Angin kan kuat kan. So dia akan melalui kawasan paya bakau dulu. Jadi angin yang kuat ini bila sampai di pesisir pantai, maksudnya yang sampai di pesisir pantai itu tidak kuatlah disebabkan oleh adanya penghalang iaitu hutan paya bakau tadi. Kalau tak ada hutan paya bakau, mungkin ombak yang sampai di pesisir pantai, di pinggir pantai itu adalah tinggi dengan kelajuan yang tinggi. So itu dikatakan hutan paya bakau ini sebagai zon perlindungan. Okey, hutan paya bakau menjadi tempat perlindungan kepada ikan kecil, udang dan ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air serta ombak yang kuat kan. So dia tak boleh masuk ke pantai lah, ke lautan lah kan. Tak boleh masuk ke lautan lah sebab ikan-ikan kecil, udang dan ketam ini maksudnya dia berlindung di situlah daripada pemangsa. Okey, hutan paya bakau menjadi kawasan perlindungan dan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang bermigrasi kan. Okey. Ada makanan lah untuk burung-burung ini. Okey, sumber perikanan. Hasil laut seperti ikan, udang, ketam dan siput menjadi sumber pendapatan para nelayan di kawasan paya bakau. So, dia pergi ke kawasan paya bakau, dia boleh tangkap ikan, udang dan ketam. Maksudnya hasil laut itu boleh dijadikan
hasil yang didapati di kawasan paya bakau itu boleh dijadikan sumber pendapatan. Okey, perakhiran di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial, kan? Okey, maksudnya dia letak sangkar lah. Sangkar terapung. Okey, untuk nak ternak spesies-spesies komersial supaya spesies ini tidak keluar daripada kawasan tersebut, daripada sangkar tersebut. Jadi senanglah dia nak collect, dia nak ambil hasilnya. Okey, sumber perhutanan di mana di kawasan hutan paya bakau ini, kayu bakau boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan juga kerangka bangunan. Kayu bakau ini juga boleh digunakan untuk membuat kraft tangan. Kayu bakau dibakar di dalam relau untuk menghasilkan sumber bahan api iaitu kayu arang. Itu kayu arang. Okay. So sebenarnya banyak ya kebaikan, banyak manfaat hutan paya bakau ini. Okay. Next. Akhir sekali adalah sumber makanan dan ubat-ubatan. Contohnya, buah Avicennia spesies boleh dimakan sebagai sayur. Kekacang pokok Avicennia spesies boleh direbus dan dimakan, manakala bunganya boleh menghasilkan madu. Kalau orang yang biasa hidup di kawasan yang berdekatan dengan hutan paya bakau, mesti dia akan tahu manfaat, kebaikan buah-buah yang ada di hutan paya bakau tersebut. Buah mana yang boleh dijadikan makanan, yang mana boleh dijadikan ubat. Okay. Buah Soneratia spesies digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Buah Nipa spesies boleh dimakan dan air daripada buahnya boleh digunakan dalam pembuatan cuka dan mira. Okay. Dan akhir sekali, kulit pokok Bruguiera boleh digunakan untuk nak merawat cirit-birit. Kita mungkin tak pernah dengar kan? Sebab kita tak berada di hutan paya bakau. Tapi maksudnya kita tak berada berdekatan dengan itulah. So tapi ataupun orang komuniti yang berada di kawasan itu mesti boleh tahu dia punya yang mana sumber makanan dan ubat-ubatan. Okay. So itulah kebaikan, manfaat, kegunaan, fungsi hutan paya bakau di Malaysia khususnya. Okay, so kita tamat 9.1, kita akan sambung 9.2. Okay, terima kasih.